Okey, selamat pagi semua. Semua sihat? Okey, cikgu harapkan hari ini semua sihat walafiat. Dan hari ini bin, kita akan ulang kaji tajuk sains mengenai sistem peredaran manusia. Okey, sistem peredaran darah manusia ni semua dah buat hari tu kan buku nota, buku scrap. Jadi untuk bagi kamu lebih faham dengan apa yang kita nak belajar, yang dah belajar, cikgu sediakan sedikitlah nota ulang kaji sebelum kita akan adakan kuis pada minggu hadapan berkaitan sistem rangka manusia dan sistem peredaran darah manusia. Okey, kita terus tengok apa nama dia ni, sesi PDPC, PDPR online ni. Kemudian cikgu akan berkaitan kuis sebentar lagi. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai memerhatikan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem darah manusia, kemudian melakar sistem peredaran darah manusia, merumuskan kepentingan sistem darah manusia dan menjelaskan pemerhatian berkaitan sistem darah manusia. Okey, jadi ini yang kamu akan belajar pada hari ini. Okey. Okey, apa itu sistem peredaran darah manusia? Okey, darah ni sangat penting dalam tubuh manusia. Tanpa darah, kamu tak boleh hidup. Sebab tu kalau orang aksiden ke dia kena darah kan. Sebab kalau tak ada kehilangan darah tu, orang tu tak boleh hidup. Sebab 70% daripada tubuh manusia ni adalah darah. Dan darah tu bukan darah merah sahaja. Dia ada sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Masing-masing ada fungsi yang tersendiri. Okey? Ini ialah bahagian utama sistem peredaran darah manusia. Kita ada jantung, salur darah dan peparu. Okey, ni cikgu terangkan dulu kan. Cikgu nak kamu ingat lagi. Jantung, salur darah dan peparu. Okey, apa itu jantung? Semua tahu jantung kan? Makan jantung ayam ke? Jantung ni satu organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh manusia. Dia pam darah pergi ke peparu, lepas tu peparu pula hantar ke seluruh tubuh badan manusia. Okey, bahagian kiri mengepam darah lebih oksigen ke seluruh badan. Bahagian kanan mengepam darah lebih karbon dioksida dan mengepam ke peparu. Sebab tu kamu tarik nafas, oksigen masuk, hembus nafas, oksigen, karbon dioksida keluar. Salur merah, yang merah ni ialah lebih oksigen. Salur biru ni ialah lebih karbon dioksida. Okey, kita pergi next slide. Peparu. Okey, ni gambar peparu. Tadi gambar jantung. Peparu ada dua. Organ yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Sini tempat pertukaran dia. Okey, manusia ni ada sepasang. Okey. Sepasang peparu. Peparu kanan, peparu kiri. Dan kat mana berlakunya pertukaran darah ni? Oksigen, gas-gas ni. Dekat alveoli. Alveoli ni. Okey, alveolus kita sini kan. Dalam alveolus ni ada alveoli. Situ berlakunya sistem peredaran darah manusia. Okey, kita pergi next slide. Salur darah. Kita tengok straw kan, ada salur. Macam tu salur darah manusia. Tapi dia salur yang sangat halus. Salur darah manusia dalam badan kita ni, dia sangat panjang. Cikgu ada baca satu facts tu, salur darah manusia kalau kita cantumkan jadi lurus, dia boleh mengelilingi bumi sebanyak 4 kali. Satu manusia tu, salur darah kalau kita sambung-sambung jadi benang yang lurus, dia akan boleh mengelilingi bumi sebanyak 4 kali pusingan. Maksudnya sangat panjang. Tapi dia bersilat-silat lah. Bersilat-silat. Okey. Tiub laluan darah untuk mengalir, berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Warna biru ni darah karbon dioksida, warna merah ni darah oksigen. Darah yang ada oksigen, darah yang ada karbon dioksida. Apa itu darah? Darah ni mengalir melalui seluruh rangkaian saudara ke bahagian tubuh. Darah diangkut oksigen dari peparu, nutrien dari perut kamu makan, diangkatlah. Dibawa nutrien tu air dari perut, bahan kumuh. Bahan kumuh kita dah belajar peparu, bahan kumuh ni ialah karbon dioksida. Okey, ini ialah laluan peredaran darah dalam sistem peredaran darah. Okey. Bila darah ni lebih oksigen, tekanan ni rendah.
Bila darah tu lebih kat manusia, tekanan dia tinggi. Kamu tengok paru pergi ke jantung, jantung pergi ke badan. Lepas tu badan tak nak, badan pergi ke jantung, jantung pergi ke paru, keluar daripada badan kamu. Okay. Next. Ini pula ialah sistem sama juga, tekanan tinggi darah oksigen. Dia punya arrow ni. Dari sini, pergi ke sini, pergi sini. Pergi sini, masuk, pergi dekat arteri pulmonari ni. Dia punya macam tu. Dia punya arrow tu kamu tengok Okay. Dia tekanan paling tinggi dekat sini, tekanan rendah. Tekanan paling rendah yang tinggi. Okay. Apa tadi beza dia? Okay, sama je. Cuma nak bagi penegasan lah kat sini. Okey, laluan peredaran darah. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu. Okey, oksigen masuk ke peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okey, masuk ke salur darah ni kan. Okey, darah kini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung ni akan pump darah oksigen ni ke seluruh tubuh badan. Udara masuk ke peparu, ke trakea, masuk ke peparu, pergi ke salur darah ni, pergi ke jantung. Jantung ni pula pump darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Lalu buat darah lagi, bila tubuh dah gunakan oksigen, karbon dioksida ni akan terhasil. Okey. Dan diserap pula dalam darah lagi. Okey, darah ni dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Dan dia akan pergi ke jantung. Jantung pun akan pump pula ke peparu dan keluar melalui trakea sewaktu kita menghembuskan nafas. Subhanallah. Okey, kepentingan sistem peredaran darah. Mengangkut oksigen, nutrien dan air dalam tubuh. Diangkutlah oksigen, nutrien dan air dalam tubuh. Oksigen dari peparu digunakan untuk pembakaran zat karbo bagi menghasilkan tenaga di anggota badan. Sebab tu kalau kamu kurang oksigen tu, kalau orang naik gunung kan, dia kurang oksigen, dia letih. Sebab dia, bila kamu kurang oksigen, kamu akan letih. Bila dia akan rasa mengantuk semualah. Okey, nutrien dari usus atau perut diserap melalui salur darah dan dipam ke jantung, ke seluruh anggota untuk pertumbuhan otot, tulang dan hasil tenaga. Kamu belajar darjah 2 dan 3, kamu perlu makan sayur-sayuran, buah-buahan, karbon dioksida, protein untuk kekal sihat, untuk pertumbuhan, untuk tenaga. Kita dah belajar tu kan. Jadi saudara ni lah yang ambil nutrien-nutrien tu pergi ke anggota badan untuk pertumbuhan otot, tulang dan menghasilkan tenaga. Okey, next. Kepentingan sistem darah mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Karbon dioksida terhasil dari pembakaran hasil tenaga dan diangkut kembali oleh darah ke paru-paru. Karbon dioksida ialah bahan kumuh kita. Okey, darah lagi duk angkut lagi. Macam air kencing kan, ginjal, air kencing dan kulit pun dia bagi peluh. Dia angkut-angkut nanti dekat badan kita ni keluar peluh. Lepas tu dekat ginjal tu keluar air kencing. Contoh bahan kumuh lain, penyatinjaan seperti urea. Kalau kita berpeluh kan, dia masin kan. Jadi garam mineral keluar. Itu bahan-bahan kumuh. Itulah. Dia saling membantu sebenarnya. Bila kita, sistem peredaran darah ni membantu untuk sistem perkumuhan. Okey, jadi Kak Cikgu nak awak baca, dengar dan faham teks ni berulang-ulang kali. Pada minggu hadapan, okey, pada hari yang sama, Cikgu akan buat 2 kuis berkaitan sistem rangka manusia dan sistem peredaran darah manusia. Kamu hanya ada peluang 1 kali sahaja untuk jawab soalan. Maksudnya kalau kamu jawab 3 kali, Cikgu akan ambil markah paling rendah. Sebab kamu jawab sebelum baca nota. Jadi kamu diberi masa untuk baca nota seminggu ni. Bila dah baca tu, boleh jawab. Okey, contohnya kelas kita start pukul 10.30. Kamu tak ready lagi, kamu nak jawab 11.30. Kamu baca dulu 11.30, 11.30 baru jawab. Tapi kalau kamu tak ready, kamu baca pukul 10.30, lepas tu kamu rasa alamak, salah banyak, kamu nak jawab lagi, teacher akan ambil markah yang paling awal tu. Sebab teacher dah bagi masa untuk bersedia dalam masa seminggu sahaja. Untuk sains tahun 5 ni, kamu perlu banyak membaca berulang-ulang kali dan faham. Terutama lagi bila kita ni PDPR. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi next 2 weeks. Kita cubalah untuk beri kamu faham dengan lebih
lagi apa itu sistem rangka manusia, sistem peredaran darah, dan kita akan pergi ke tajuk-tajuk yang akan datang yang lain. Okey, itu saja untuk hari ini. Kerja sekolah kamu ialah baca, faham 2 tajuk, sistem rangka manusia, sistem peredaran darah. Yang paling baguslah rajin buat nota sendiri, buat nota dekat A4 paper ke, apa-apa paper pun buat nota, rajin tampal. Okey. Teacher kata rajin tampal. Kalau tak rajin tu rugi. Tapi bila teacher kata okey, extra marks untuk yang buat nota, jangan marah pula. Teacher kata yang rajin. Mestilah orang yang rajin akan dapat kelebihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Enjoy science. Science is fun. Jangan buang masa, baca buku. Ilmu tu penting. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat membaca, selamat memahami tajuk sistem peredaran darah. Okey, tahniah kepada semua yang menonton video pada hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.